Bumi merupakan planet ketiga yang berada dalam sistem solar dan kini berusia kira-kira 4.5 bilion tahun. Lebih kurang 70% permukaan bumi ini dilitupi dengan lautan dan merupakan satu-satunya planet dalam sistem solar yang mampu menampung air pada permukaannya. Dan di planet inilah hidupnya makhluk yang bernama manusia. Manusia diciptakan oleh Sang Pencipta dan diletakkan di atas planet bumi yang penuh dengan sumber-sumber yang mencukupi untuk memenuhi keperluan-keperluan semua manusia. Namun begitu, manusia merupakan makhluk yang hidup dikawal secara setara oleh akal dan juga nafsu. Jika akal seseorang manusia mampu mengawal pola fikirnya, pasti manusia tadi mampu membuat pilihan-pilihan yang baik dan sekaligus mensejahterakan alam atau bumi ini. Inilah yang dikatakan manusia yang boleh merahmati alam, sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan dalam surah Al-Anbiya 21 ayat 107. Dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Alam ini seharusnya dijaga dan dipelihara sebaik-baiknya supaya terus-terusan menjadi sumber penghidupan bagi manusia. Walau bagaimanapun tidak semua manusia mampu berbuat demikian. Ramai di kalangan manusia yang tewas dengan kehendak nafsu mereka. Pembalakan, pelombongan dan semua aktiviti-aktiviti pembangunan yang tidak lagi dikawal selia dengan baik mengakibatkan banyak kemusnahan alam dan secara langsung menjadi bencana buat semua manusia. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, telah nampak kerosakan di darat dan di laut disebabkan kerana perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Surah Ar-Rum ayat 41. Segala bencana yang terjadi pada alam berpunca dari sifat tamak manusia yang tewas dengan kehendak nafsunya. Perhatikan pula ayat ke-23 dari surah Al-Jasiyah. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya berdasarkan ilmunya, dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya dan meletakkan tutupan atas penglihatannya. Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah membiarkannya sesat? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Pernyataan ini sangat berat untuk dicerna, apatah lagi untuk dihadam. Namun inilah hakikat yang harus kita terima, bahawa nafsu dan ketamakan manusia punca kepada bencana yang menimpa kita. Siapakah manusia-manusia ini? Bagaimanakah perkara ini boleh terus berlaku dari zaman ke zaman? Tidakkah ada yang dapat mengubah jalan cerita yang telah berlalutan sejak lama dahulu? Seringkali kita baca dalam surah Al-Fatihah ayat 2. Alhamdulillahirabbil alamin, yang bermaksud segala puji bagi Allah, pengatur sekalian alam. Pernahkah kita fikirkan apakah fungsinya ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala turunkan buat kita? Apakah pelajaran dari ayat ini yang masih tidak kita ketahui? Allah Subhanahu Wa Taala mengatur setiap perjalanan alam ini, dan pastinya segala apa yang berlaku hari ini di dalam aturan Sang Pencipta. Yang jelas hari ini bumi atau alam ini tidak lagi diatur atau ditadbir sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki. Buktinya sangat jelas diperlihatkan. Jadi jika bukan aturan Allah yang diguna pakai untuk mentadbir alam pada hari ini, aturan siapakah yang diguna pakai? Allah Subhanahu Wa Taala menjawab persoalan ini dalam surah Al-Maidah ayat 50. Apakah hukum jahiliah yang mereka kehendaki, dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Jika hukum atau aturan Allah Subhanahu Wa Taala yang diguna pakai, pastinya akibat yang berlaku lebih baik dari apa yang kita alami hari ini. Jadi, siapakah yang sedang mengatur dunia kita hari ini sebenarnya?